Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada para penonton yang menyertai sesi webinar Yayasan Tuanku Fauziah Siri 10 iaitu Titian Kasih Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Yayasan Tuanku Fauziah dan Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis pada hari ini. Perlis hebat, rakyat bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Saya, Syamsul Harizal bin Basir, merupakan pengarah SW Corp Negeri Perlis dan telah berkhidmat selama 13 tahun di SW Corp. Untuk makluman guru-guru dan pelajar-pelajar, pada hari ini saya akan memberikan penerangan dan perkongsian berkaitan pengurusan sisa pepejal atau pengurusan sampah serta pemudayaan amalan 3R di Malaysia. SW Corp ni merupakan sebuah agensi badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPKT, di mana fungsi utama SW Corp adalah mengawal selia kerja-kerja pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi di Malaysia. Sebanyak 7 buah negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Melalui akta ini terdapat 3 syarikat konsesi yang dilantik oleh SW Corp mengikut zon. Di zon utara iaitu melibatkan negeri Perlis dan negeri Kedah. Syarikat konsesi yang dilantik adalah syarikat Environment Idaman Sendirian Berhad. Manakala di bahagian zon tengah iaitu melibatkan negeri Pahang, wilayah Persekutuan dan Putrajaya dilaksanakan oleh syarikat Alam Flora Sendirian Berhad, dan di zon selatan iaitu melibatkan negeri Johor, negeri Sembilan dan negeri Melaka di bawah syarikat SWM Environment Sendirian Berhad. Syarikat-syarikat yang dilantik ini bertanggungjawab untuk melaksanakan perkhidmatan kutipan sampah serta pembersihan awam seperti pemotongan rumput, pembersihan longkang dan sapuan jalan. Hadirin yang dihormati sekalian, apa itu sisa pepejal? Sisa pepejal ini adalah apa-apa barang yang sudah tidak bernilai kerana ianya telah rosak, sudah pecah dan tidak berfungsi. Dalam erti kata lain, sisa pepejal itu adalah sampah. Aliran pengurusan sisa pepejal ini bermula dari penjanaan sampah di mana setiap individu, diri kita ini, akan menghasilkan sampah sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja atau di mana tempat yang kita lawati. Peringkat seterusnya adalah penyimpanan. Setiap individu yang menghasilkan sampah akan membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Kemudian, syarikat konsesi yang dilantik ini akan mengutip sampah-sampah di tong-tong sampah yang menerima perkhidmatan kutipan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sampah-sampah ini akan dikutip dan akan dihantar ke tapak pelepusan. Di negeri Perlis terdapat 1 tapak pelepusan iaitu tapak pelepusan sanitari rimba emas. Manakala sisa-sisa kitar semula akan dihantar ke pusat-pusat kitar semula. Ini merupakan ringkasan kepada proses aliran pengurusan sisa pepejal di Malaysia. Untuk pengetahuan para penonton, setiap hari rakyat Malaysia akan menghasilkan sebanyak 38,000 tan sampah. Bayangkan tuan-tuan, jumlah ini boleh memenuhi 3 buah stadium bola sepak dengan ketinggian 6 meter. Cuba kita bayangkan, jika sisa ini dikumpulkan dalam sebulan, sebanyak 1,140,000 tan sisa yang dihasilkan, dan jumlah ini boleh memenuhi sebanyak 90 stadium bola sepak. Bayangkan tuan-tuan, satu tahun saja boleh memenuhi hampir 90 stadium bola sepak. Itu sampah yang kita hasilkan. Sekiranya pengurusan sisa pepejal ini tidak diuruskan dengan baik, maka ianya akan memberi kesan kepada jangka hayat tapak pelepusan di Malaysia serta kepada alam sekitar. Di negeri Perlis, janaan sisa atau janaan sampah yang dihasilkan dan dihantar ke tapak pelepusan setiap hari
adalah sebanyak 150 tan sebulan, bersamaan dengan 4,500 tan dan setahun sebulan, dan setahun sebanyak 54,750 tan sisa atau sampah yang dihantar ke tapak pelepusan. Sekiranya janaan sisa dihantar ke tapak pelepusan ini semakin meningkat setiap hari, maka tidak mustahil jika tempoh jangka hayat tapak pelepusan sedia ada semakin singkat. Merujuk kepada paparan gambar, terdapat beberapa senario atau situasi semasa berkaitan pengurusan sisa pepejal. Antaranya kekurangan kemudahan pelepusan yang sempurna, pembuangan sampah secara haram dan pembakaran sampah secara terbuka. Merujuk kepada paparan gambar seterusnya, ini merupakan kesan buruk sekiranya pengurusan sisa pepejal atau pengurusan sampah ini tidak diuruskan dengan baik kepada alam sekitar, malah turut memberi kesan dan ancaman yang buruk kepada hidupan marine atau hidupan laut. Kita boleh tengok di paparan gambar, kita tengok bagaimana hidupan marine mati disebabkan pembuangan sampah atau sisa plastik yang dibuang di lautan. Dan kita boleh tengok paparan seterusnya bagaimana anggaran untuk sisa-sisa plastik di lautan bersamaan dengan ikan. Ini tuan-tuan para penonton boleh tengok bagaimana kesannya kepada alam sekitar dan kepada dunia kita. Hasil kajian komposisi sisa pepejal yang telah dilaksanakan oleh SW Corp menunjukkan bahawa sebanyak 44.5% daripada sisa yang dilupuskan ke tapak pelepusan ini adalah merupakan sisa makanan. Untuk makluman para penonton, 24% daripada sisa makanan tersebut merupakan sisa makanan yang kita boleh elak sebenarnya. Contoh, sisa makanan yang boleh dielak ialah seperti makanan yang tidak dimakan disebabkan telah tamat tempoh. Contohnya seperti roti. Kita membeli roti terlalu banyak tetapi kita tak mampu untuk menghabiskannya. Ini adalah merupakan makanan yang kita boleh elak sebenarnya sekiranya kita menguruskan dengan baik. Makanan yang telah basi disebabkan tidak disimpan dengan betul. Makanan yang berlebihan dan tidak mampu dihabiskan. Terutamanya apabila tiba musim bulan Ramadan. Kita membeli mengikut nafsu tetapi akhirnya kita tidak habiskan. Sekiranya sisa makanan seperti yang saya sebutkan tadi, para penonton, tidak dibazirkan, ianya mampu memberi makanan kepada 3 juta orang dengan 3 kali hidangan dan setiap hari lebih untuk 3 kali hidangan. Bayangkan tuan-tuan. Boleh memberi makan, saya ulang semula, boleh memberi makan kepada 3 juta orang sehari dengan 3 kali hidangan. Maksud dia, makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Itu makanan yang kita bazirkan. Dan untuk makluman para penonton, setiap hari lebih kurang 20,000 orang manusia di dunia ini mati kebuluran disebabkan kekurangan makanan. Justru itu, berdasarkan kajian ini dapat dilihat bahawa pembaziran makanan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan sampah yang dihantar ke tapak pelepusan. Selain daripada sisa makanan ataupun sampah-sampah makanan, sisa-sisa lain yang dibuang ke dalam tong sampah yang dihantar ke tapak pelepusan adalah seperti sisa plastik, sisa kertas, serta lain-lain sisa juga turut dihantar ke tapak pelepusan. Sisa plastik dan sisa kertas ini merupakan sisa yang boleh dikitar semula. Sekiranya sisa-sisa yang boleh dikitar semula ini diuruskan dan dilupuskan dengan cara yang betul, maka kita dapat mengurangkan sisa atau sampah yang dihantar ke tapak pelepusan.
Para penonton yang saya hormati sekalian, mengapakah pentingnya kita mengamalkan budaya kitar semula? Hal ini kerana sisa-sisa seperti sisa plastik, kertas, tin mengambil tempoh masa yang lama untuk sisa tersebut terurai dengan sendirinya. Sebagai contoh, botol plastik yang kita minum setiap hari, botol air mineral, mengambil masa selama 450 tahun untuk terurai. Bayangkan para penonton, jangka hayat kita pun tidak sampai ke 450 tahun. Jadi sekiranya kita buang pada hari ini 400 sebotol air mineral di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat riadah, 450 tahun lagi barulah botol tersebut akan reput. Bayangkan tuan-tuan, apa yang kita warisi untuk anak cucu kita nanti. Seterusnya, para penonton, tin aluminium atau tin air tin lah, air tin, ia mengambil masa selama 200 tahun untuk terurai. Bayangkan tuan-tuan, kalau tadi botol air mineral 450 tahun, tapi tin aluminium mengambil masa 200 tahun. Sehubungan itu, bagi menjadikan sistem pengurusan sisa pekerja yang lebih sistematik, Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam atau SWCOP mengambil inisiatif untuk menerapkan dan memperkasakan lagi pembudayaan amalan kitar semula atau 3R dalam masyarakat di Malaysia. 3R bermaksud reduce, iaitu kurangkan penjanaan sampah. Kita kurangkan sampah. Yang kedua adalah reuse. Kita guna semula barang lama. Contohnya, botol kaca dijadikan sebagai hiasan. Tempat simpanan alat tulis. Botol-botol mineral dijadikan perhiasan dan meletakkan tanaman-tanaman hiasan. Dan seterusnya adalah recycle, iaitu kitar semula dengan membuat pengasingan sisa di punca. Maksud dia, di rumah kita sendiri, kita membuat pengasingan barang-barang yang boleh dikitar semula dan tidak membuang barang-barang tersebut ke dalam tong sampah. Kerana barang-barang kita semula ini sebenarnya bernilai. Di Malaysia, untuk makluman para penonton, pihak kerajaan telah meletakkan sasaran kadar kitar semula pada setiap tahun. Pada tahun 2021, Malaysia berjaya mencapai sasaran kadar kitar semula, iaitu sebanyak 31.67%. Jadi, sasaran kitar semula bagi tahun 2022 yang perlu kita capai pada tahun ini adalah sebanyak 32.5%. Dan menjelang tahun 2025, Malaysia mensasarkan pencapaian kadar kitar semula sebanyak 40%. Para penonton yang dihormati sekalian, SWCOP Perlis dengan kerjasama syarikat konsesi iaitu Environment Idaman Sendirian Berhad, Majlis Pemandaran Kangar serta Kerajaan Negeri Perlis telah menyediakan pelbagai fasiliti untuk kemudahan orang awam membawa barang-barang kita semula. Antaranya fasiliti yang disediakan adalah pusat kitar semula pandu lalu atau drive-thru recycle center yang telah dibina di Kangar, dan satu lagi telah dibina di Arau, serta kes-kes atau sangkar kitar semula telah ditempatkan di taman-taman perumahan, diletakkan di masjid-masjid dan di pusat-pusat komuniti, di pejabat kerajaan, sama ada kerajaan swasta dan juga di kawasan-kawasan yang pusat tumpuan orang awam. Pada tahun 2021, jumlah kutipan berat sisa kitar semula yang berjaya dikumpulkan adalah sebanyak 89.859.20 kg atau lebih kurang 89,000 tan. Selain itu, SWCOP juga melaksanakan pelbagai inisiatif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia
bagi memperkasakan lagi aktiviti pembudayaan amalan 3R di sekolah-sekolah. Antaranya adalah melibatkan penganjuran pertandingan kitar semula sekolah-sekolah pada setiap tahun. Program bank kitar semula di sekolah-sekolah, di mana pihak sekolah melalui institusi sekolah ditempatkan kes atau sangkar kitar semula untuk pelajar membawa barang-barang kitar semula daripada rumah ke sekolah, dan hasil daripada kitar semula di sekolah juga ditempatkan di dalam sangkar. Maka kutipan akan dilaksanakan dan kos jualan tersebut akan diberikan kepada pihak sekolah. Ini antara inisiatif yang pihak kerajaan laksanakan. Program ini merupakan aktiviti pengumpulan dan penjualan barang kitar semula oleh pelajar dan warga sekolah. Ini merupakan salah satu pendekatan yang dilaksanakan bagi memupuk budaya amalan kitar semula dalam kalangan pelajar serta guru-guru. Pihak Assembly Corp juga turut dijemput untuk memberikan ceramah-ceramah kesedaran kepada para pelajar serta melaksanakan pameran-pameran yang melibatkan kitar semula. Selain daripada itu, Assembly Corp juga turut melaksanakan kempen-kempen kesedaran awam, iaitu kempen hashtag jangan gunalah plastik sekali guna, kempen hargai makanan, elak pembaziran, kempen buang sampah ke dalam tong sampah, kempen trash to cash atau tukar sampah kepada wang tunai, dan kempen road to recycle market. Pada 21 Jun 2022 yang lalu, Assembly Corp dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis telah menganjurkan majlis perasmian program amal jariah melalui barang kitar semula di seluruh masjid Negeri Perlis yang telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Program amal jariah melalui barang kitar semula ini merupakan salah satu inisiatif daripada pihak Assembly Corp dengan kerjasama JAIB bagi memperkasakan lagi pembudayaan amalan kitar semula melibatkan karya-karya masjid. Penonton yang dihormati sekalian, demikian sahaja sesi perkongsian saya daripada pihak Assembly Corp. Diharapkan dengan sesi perkongsian ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran para guru dan pelajar tentang kaedah pengurusan sistem pemberdayaan sistematik dan teratur serta kepentingan pembudayaan amalan 3R dalam kehidupan seharian. Saya akhiri perkongsian saya pada petang ini dengan tayangan video. Sekian, terima kasih. Hai adik-adik. Wah, apa benda ni? Inilah model tempat pembuangan dan pelupusan sampah. Oh yo, realnya. Busuknya. Pencemaran udara betul lah. Ini bukan setakat pencemaran udara, tetapi juga termasuk pencemaran air. Habis mati semua ikan-ikan. Air sungai ni pun dah tak sama untuk kegunaan harian. Sebab itulah kita perlu kurangkan pembuangan sampah adik-adik. Lagi banyak sampah kita hasilkan, lagi besar kawasan pembuangan sampah yang diperlukan. Jadi lagi banyaklah pencemaran macam ni. Tapi bang, macam mana kita nak kurangkan sampah? Hari-hari semua orang buang sampah. Itu senang je. Adik asingkan sampah, letakkan sampah seperti saki-baki makanan ke dalam tong sampah, dan kemudian letakkan barangan yang boleh dikitar semula di tepi tong sampah. Mudah kan? Jadi lori pengangkut hanya akan hantar yang betul-betul sampah je ke tempat pembuangan. Dan barangan yang boleh kita semula tu akan dihantar ke pusat kita semula. Betul tu. Jadi sampah pun akan berkurangan dan banyak lagi barang dapat dihasilkan melalui kitar semula. Jadi itulah cara nak selamatkan bumi. Bukan setakat galakkan alien je. Dengar tu boy. Terbaik. Boy.